Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengupaskan soalan tentang apakah pendapat anda terhadap perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak di dalam media tersebut. Saya akan membahagikan kepada tiga, iaitu perkembangan fizikal, perkembangan emosi dan perkembangan sosial. Dari segi perkembangan fizikal, kita dapat lihat bahawa kanak-kanak itu tidak membesar seperti kanak-kanak yang lain, iaitu kanak-kanak tersebut tidak mendapat zat makanan yang secukupnya. Selain itu juga, kanak-kanak tersebut hanya mendapat zat makanan melalui makanan dari hutan sahaja. Seterusnya, saya akan mengupas tentang perkembangan emosi. Dalam perkembangan emosi, kita dapat lihat bahawa kanak-kanak tersebut sangat terganggu. Hal ini disebabkan kerana kanak-kanak tersebut digelar sebagai anak hutan. Selain itu juga, kanak-kanak ini juga dihina kerana kemiskinan yang dialami olehnya. Seterusnya, perkembangan sosial, perkembangan dari segi sosial. Seperti kita tahu, perkembangan sosial dan emosi ini berkait rapat. Sebelumnya saya ada mengumpaskan bahawa dia dihina oleh rakannya kerana dia anak hutan. Dari situ kita dapat lihat bahawa interaksi dia dengan rakan-rakannya tidak baik. Dia juga merasa rendah diri dengan dengan kehidupannya sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, untuk menjawab soalan yang kedua, terdapat dua sudut yang dapat diklasifikasikan, iaitu sudut positif dan sudut negatif. Yang pertama sekali, dari sudut positif, iaitu semangat ketabahan yang digambarkan oleh Stanley semasa ia ke sekolah dan ketika belajar untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Okey, dari sudut negatif pula, Danli berasa tersisih kerana dipanggil anak hutan dan tidak mempunyai ibu bapa. Secara tidak langsung, ia berasa tidak berkeyakinan untuk meneruskan pembelajaran di sekolah, di samping kesempitan hidup yang dialami. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera. Saya akan menjawab soalan nombor 3 yang berkaitan mengenai tindakan guru dan ahli komuniti yang mengetahui kisah kanak-kanak Kandari ini. Apa tindakan yang sewajarnya yang perlu mereka lakukan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh Kandari ini. Di sini saya menggariskan tiga watak penting yang mengetahui kisah mengenai kanak-kanak Kandari ini. Yang pertamanya guru, kedua pihak sekolah, yang ketiganya adalah masyarakat. Pertama, guru semestinya akan mengetahui dan saya pasti mengetahui perjalanan hidup Kandari ini. Di sini tindakan yang sewajarnya diambil guru tersebut adalah dengan apabila Kandari pergi sekolah, guru tersebut sewajarnya menanyakan keadaan kesihatannya, sama ada dia sihat atau tak hari itu. Lepas tu selain itu juga guru-guru Kandari juga perlu memberi semangat seperti mengadakan sesi kaunseling, menanyakan keadaan bapanya sihat atau tak, keperluan hariannya, keperluan hidup dia, lepas tu pelajaran dia, membantu dari segi pelajaran. Contohnya di dalam kelas, guru Kandari
seharusnya tidak menyisihkannya dalam setiap PMP, setiap subjek, setiap waktu. Perlulah membimbingnya agar dia berjaya. Kedua adalah pihak sekolah. Pihak sekolah pendapat saya perlulah boleh mengadakan satu derma dengan meminta setiap murid-murid di sekolah tersebut menderma untuk membantu Tandali seperti dari segi perubatan untuk ayahnya, pakaian untuk atap rumah, makanan. Dan kita juga ketahui ayah Dali sebenarnya, ayah ataupun jabatan Dali sebenarnya ingin keluar pada hutan tersebut, tetapi memandangkan ekonomi ayahnya tidak mencukupi, ayahnya terpaksa membatalkan hasrat untuk berpindah daripada hutan tersebut dan hidup di bandar. Dari situ pihak sekolah boleh mengambil sebagai faktor untuk membantu mereka mengubah hidup mereka. Contohnya memberi kewangan untuk mereka keluar, membina rumah di tempat yang selesa, dan seterusnya. Pihak sekolah sepatutnya dalam sehari, dalam sebulan tu pergi ke rumah Tandali, pergi melawat kawasan rumahnya, pergi membaiki apa yang kurang di rumahnya. Dan seterusnya, poin ketiga adalah komuniti ataupun masyarakat. Masyarakat di sini saya mencadangkan, pada pendapat saya masyarakat boleh membuat kotoran di rumahnya, dan seperti yang kita dapat lihat pada video kisah Tandali ini, kita dapat lihat kawasan rumah Tandali amat teruk dan rumah struktur binaan rumahnya pun hampir menyembah ke bumi, dan di situ boleh menjadi faktor kepada masyarakat membantu Tandali dengan membina semula rumah dengan rumah yang lebih sempurna. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berbalik kepada soalan keempat, di mana soalan yang ingin mengetahui yang manakah lebih penting, sama ada kecerdasan emosi ataupun kecerdasan intelektual. Antara keduanya, yang manakah yang lebih penting? Dan bagi saya, apa yang lebih penting adalah kecerdasan emosi. Kejayaan hal ini demikian kerana kecerdasan emosi ini mampu menjamin kejayaan seseorang individu. Bagi adik Danli membesar dalam keadaan yang dalam serba kekurangan. Selain itu, adik Danli juga kurang kasih sayang daripada kedua ibu bapa, terutamanya kasih sayang daripada seorang ibu. Hal ini demikian kerana adik Danli adalah anak yang dipungut oleh individu yang menjaganya, yang juga adalah bapa dan juga ibunya buat masa sekarang, dan dipungut dari tong sampah. Dan ini bermakna Danli adalah anak buangan yang mana tidak mempunyai ibu bapa kandung, dan yang menjaga Danli sekarang adalah ayah angkat. Jika kita lihat, Danli adalah seorang kanak-kanak yang kurang kasih sayang, dan selain itu, Danli yang berusia 8 tahun terpaksa menjaga ayahnya yang sakit, ayah angkatnya yang sakit. Di sini dapat kita lihat bahawa adik Danli, seorang kanak-kanak yang berusia 8 tahun, telah mula belajar untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab di usia yang muda. Ini bermakna juga
kehidupan adik dan Lee adalah tidak seperti kanak-kanak yang seusia dengannya yang ada di luar sana. Selain itu, di sekolah juga, adik dan Lee sering diejek oleh kawan-kawannya dan digelar anak hutan. Hal ini demikian kerana Dan Lee tinggal bersama bapanya di dalam hutan yang langsung tiada jiran kerana jirannya telah keluar daripada hutan tersebut dan tinggal di kawasan yang lebih selesa. Di sini apabila Dan Lee sering diejek oleh rakan-rakannya, dapat kita lihat, dapat kita simpulkan bahawa emosi adik Dan Lee sering terganggu dan ia sememangnya akan memberikan impak yang besar, terutamanya apabila adik Dan Lee membesar dan ingin berkecimpung dalam kehidupan di luar apabila dewasa kelak. Namun selain daripada masalah yang dihadapi, terdapat juga kelebihan yang terdapat pada adik Dan Lee. Apa yang boleh dikatakan di sini, adik Dan Lee adalah seorang pelajar yang pintar di sekolah, di mana dia seorang pelajar yang mudah memahami apa yang dipelajari di sekolah. Namun jika kita kaji apa kepintaran yang dimiliki oleh adik Dan Lee adalah tidak seiring dengan emosi yang dialami kerana persekitaran yang sangat tidak mengizinkan. Jadi sedikit sebanyak walaupun adik Dan Lee ini seorang pelajar yang pintar, namun disebabkan masalah emosi yang dihadapi, ia akan menjejaskan pembelajaran adik Dan Lee pada masa hadapan. Hal ini demikian kerana silibus pembelajaran adalah akan semakin sukar dari semasa ke semasa. Jadi apabila adik Dan Lee terus terhimpit dengan masalah emosi dan akan mengakibatkan tekanan dan juga rasa kecewa dan tidak puas hati apabila dia meningkat dewasa kelak, ia akan menjejaskan pelajaran dan akan menyebabkan masalah-masalah yang lain seperti kemurungan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya bahawa dapat saya simpulkan di sini adalah kecerdasan emosi adalah lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Hal ini kerana apabila seseorang itu mempunyai emosi yang baik, emosi yang mantap, ia akan dapat memberikan seseorang itu kelebihan dan seseorang itu akan dapat mencari kecerdasan intelektual setelah mendapat kecerdasan emosi yang seimbang, dan ini bermakna adik Dan Lee perlu dibantu oleh individu seperti guru, kawasan orang-orang di kejiranan dan juga guru di sekolah. Okey, sekian saja dari saya. Assalamualaikum, terima kasih.